Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton dan juga pendengar yang setia mengikuti rancangan e-hadis Anjuran Pergas pada malam ini. Saya harap tidak kira di mana jua anda berada dan di bentuk apa jua platform yang anda ikuti pengajian kami ini, mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita akan menyambung kembali perbincangan yang terdapat di hadis kita yang kedua berkaitan dengan penjelasan tentang iman, Islam, ihsan, hari kiamat dan takdir, yang mana kita berada di bahagian kita yang kelima. Perbincangan kita pada hari ini akan menyelesaikan isu keimanan yang ditanyakan oleh seorang lelaki kepada Nabi SAW. Masih kita ingat lagi perbincangan berkenaan dengan isu yang ditanyakan oleh lelaki tersebut kepada Nabi SAW. Antara pertanyaan yang beliau tanya kepada Nabi ialah berkaitan keimanan. Jadi di sini ya, kita dah bincangkan pada sesi-sesi yang lepas berkaitan tentang keimanan pada Allah, malaikat, kitab-kitab dan juga para rasul. Dan pada malam ini kita akan sambung untuk selesaikan perbincangan tersebut pada perbincangan tentang hari kiamat ataupun hari akhir. Kerana ketika Nabi SAW ditanya tentang persoalan itu, jawapan kedua terakhir yang Nabi berikan kepada lelaki tersebut ialah engkau beriman kepada hari akhir dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, iaitu takdir baik dan buruk. Jadi dua perkara ini kita akan selesaikan perbincangannya pada malam ini insya-Allah, yang mana hari akhir akan menyentuh tentang perbincangan berkaitan hari kiamat. Baik, sebelum itu ya, penting untuk saya maklumkan bahawa manusia dalam kehidupan ini kita melalui 4 fasa kehidupan. Pertama, ya, sebelum kita dilahirkan di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita di perut ibu kita terlebih dahulu sebagai antara fasa kehidupan itu tadi, iaitu perut ibu. Di sini kita dapati bahawa Nabi SAW ada menceritakan kepada kita tentang keadaan mereka yang berada di perut ibunya. Jadi ada malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk melihat perkembangan janin yang ada di perut seorang ibu. Yang mana dalam hadis tersebut Nabi SAW ada menceritakan bahawa pertama sekali ya, kita ni akan berada dalam keadaan nutfah. Okey, nutfah, iaitu air mani. Seterusnya, kita akan berada pada keadaan alaqah, iaitu segumpal
darah. Daripada alaqah kita akan berubah pada satu keadaan yang dipanggil sebagai mudghah, iaitu segumpal daging. Setelah kita berubah keadaannya menjadi segumpal daging itu, Nabi SAW menceritakan bahawa apabila Allah menghendaki untuk meneruskan keadaan kita yang dari segumpal daging itu, Allah nak tetapkan kita akan teruskan berada dalam perut ibu kita itu, maka di sini para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga tu tadi kan akan bertanya kepada Allah tentang 4 perkara berkaitan dengan janin tu kelak. Jadi antara persoalan yang ditanyakan kepada malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apakah dia ini akan dibentuk menjadi lelaki atau wanita. Kemudian bagaimana keadaan hidupnya, bahagia atau derita. Seterusnya malaikat tanya kepada Allah, bagaimana rezekinya, dan terakhir ajalnya. Jadi 4 perkara ini dicatatkan ketika kita berada di perut ibu kita lagi. Maka itu dipanggil sebagai fasa yang pertama ketika kita nak melalui satu lagi fasa, iaitu fasa dunia. Jadi setelah itu kan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan akhirnya kita lahir ke dunia. Setelah kita melalui berbagai macam keadaan di atas muka bumi ini, kemudian kita akan masuk kepada fasa yang berikutnya, iaitu alam barzakh. Dan setelah itu kita akan berpindah ke alam yang dipanggil sebagai, ataupun fasa yang dipanggil sebagai fasa penutup kepada semua fasa itu tadi, yang ini hari kiamat ataupun hari akhirat. Jadi fasa hari kiamat ataupun hari akhirat ini ia adalah penutup kepada semua fasa yang telah kita hadapi, iaitu sejak di perut ibu kita, di dunia, kemudian di alam barzakh. Kemudian kita akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing, menempuhi satu situasi yang menyukarkan keadaan kita pada waktu itu. Jadi orang yang beriman kepada hari kiamat adalah mereka yang beriman kepada keseluruhan perkara yang berkaitan hari kiamat tersebut. Jika kita lihat di sini, orang yang disebut sebagai beriman kepada hari kiamat itu, dia beriman bahawa hari kiamat pasti terjadi. Dan dia beriman tentang setiap kejadian yang akan berlaku di hari kiamat. Dan juga setiap sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat tersebut, berkaitan dengan umat manusia dibangkitkan dari alam kubur, padang mahsyar, syafaat, titian sirat, syurga dan neraka. Jadi jika kita lihat pada gambar yang terdapat di skrin kita ini, kita dapati bahawa manusia, kan tadi Ustazah ada sebutkan berkenaan dengan di perut ibu, iaitu alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan juga berada pada keadaan yang disebut sebagai alam kehancuran semesta. Inilah disebut sebagai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan sangkakala, kemudian akhirnya kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan-keadaan yang begini, kita lihat semua ini ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat yang perlu kita imani. Kita tak boleh kata, saya beriman kepada hari kiamat, tapi saya tak beriman bahawa nanti akan berlakunya syafaat. Dalam hal yang sedemikian, ia boleh merosakkan keimanan kita terhadap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam rukun iman kita itu. Jadi di sini setiap sesuatu kan, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan padang mahsyar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-16.
Surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dari kubur kalian. Maka di situ kita fahami daripada ayat itu tadi, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita daripada alam kubur kita, kemudian akan berhadapan dengan satu situasi iaitu hari kiamat, hinggalah kita berada pada destinasi kita yang terakhir, neraka atau syurga. Sebab tu kita kata orang yang memilih untuk masuk ke dalam syurga, dia memilih sesuatu yang kekal bagi kehidupan diri dia. Atas dasar itu kita sentiasa menggalakkan umat Islam untuk mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Biar setiap sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah perkara yang akan bawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana di situlah berlakunya kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kesenangan, ketenangan dan segala perkara-perkara yang kita suka, ia akan ada di dalam syurga itu kelak. Jadi bila kita kata kita beriman kepada hari kiamat, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha dalam kehidupannya untuk mengejar jannah itu tadi. Setiap apa yang dia buat di atas muka bumi ini, dia akan pastikan perjuangannya adalah perjuangan yang akan bawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kerana dia adalah orang yang beriman pada hari kiamat. Namun kalau orang yang tidak beriman pada hari kiamat, dia akan buat semua perkara di atas muka bumi ini mengikut kepada kehendaknya, kerana dia tidak yakin bahawa adanya hari pembalasan itu kelak. So maka itu penting. Ya, kita sebagai seorang yang beriman sentiasa meletakkan akhirat sebagai tujuan kehidupan kita. Sebagaimana Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, manusia yang mana ketika dia menjadikan akhirat tujuan utamanya, Allah Subhanahu wa taala akan mencantumkan semua urusan kehidupan dia. Mafhum hadisnya adalah begitu. Baik, seterusnya kita lihat begini, ya. Dalam perbincangan takdir, dalam perbincangan iman itu, ada terakhir sekali disentuh tentang iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bincangkan tentang keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, kemudian kita bincangkan tentang keimanan terhadap para rasul. Baru sebentar tadi kita bincangkan tentang keimanan pada hari akhir, iaitu hari kiamat. Kita akan masuk kepada perbincangan tentang iman kepada takdir sebagai penutup kepada perbincangan keimanan itu. Jadi di sini iman kepada takdir, kalau kita ingat lagi tentang faktor yang menjadi penyebab kepada Ibn Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini. Dia menceritakan hadis ini kepada Yahya ibn Ma'mar, yang mana bertanya tentang takdir. Jadi apa yang kita ingat tentang sebab utamanya? Adakah ia semata-mata ingin menjawab persoalan Yahya ibn Ya'mar? Okey. Atau untuk menolak kaum yang tidak beriman pada takdir? Ataupun ingin menjelaskan tentang keadaan kaum yang membaca Al-Quran, mengkaji ilmu dan mengingkari takdir? Saya minta kepada penonton kita yang mengikuti siaran ini menerusi Facebook ataupun YouTube, sila letakkan jawapannya di ruangan komen. Adakah ia A, B atau C? Manakah yang lebih tepat? Ya, untuk faktor yang menyebabkan Ibn Umar dia terpanggil untuk mengongsikan ataupun meriwayatkan hadis ini kepada Yahya ibn Ma'mar. Pertama, adakah semata-mata kerana
Yahya ibn Ma'mar bertanya tentang takdir? Betul ke Yahya ibn Ma'mar bertanya tentang takdir? Ataupun B, kaum yang tidak beriman pada takdir, untuk menolak mereka ini. Atau C, kaum yang membaca Al-Quran, mereka mengkaji ilmu dan mengingkari takdir. Jika siapa yang ingat tentang perkara yang pernah kita kongsikan pada sesi kita yang pertama tentang hadis kita yang kedua ini, sila berikan jawapannya di ruangan komen. Nanti saya nak tengok betul tak jawapan yang diberikan, A, B atau C. Sebelum itu, kita lihat dulu, ya, bagaimana kita ni sebagai seorang yang beriman ingin merealisasikan keimanan kita terhadap takdir Allah. Pertama sekali, ya, beriman kepada takdir Allah bermakna kita beriman terhadap pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Dalam Al-Quranul Karim ada menyentuh tentang pelbagai ayat ataupun banyak ayat berkenaan dengan hal ini. Namun perbincangan kita pada malam ini, saya ambil satu saja ayatnya, iaitu yang terdapat di surah An-Nur pada ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ingatkan kepada kita, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Allah menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Kita berada di mana? Kita berada di atas muka bumi Allah. Bermakna Allah menguasai kita. Ya. Kemudian Allah kata begini, qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaan yang kamu berada padanya, wahai umat manusia. Allah Maha mengetahui keadaan kita ini bagaimana. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, wa yauma yurja'una ilaihi, nanti pada hari, ya, pada hari manusia itu dikembalikan kepadanya. Ini adalah pada hari kiamat. Tadi kita baru bincangkan tentang keimanan terhadap hari kiamat. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahawa nanti kita ni manusia, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan kita pada hari kiamat, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan? Fayunabbi'uhum bima amilu. Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan kepada mereka segala yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada kita daripada sekecil-kecil perkara yang kita lakukan sehingga kepada sebesar-besar perkara yang telah kita laksanakan, untuk membuktikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap sesuatu yang ada di atas langit dan juga yang ada di atas muka bumi ini. Maka sebab itu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap sesuatu. Kerana apa? Sekali lagi tadi kan kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, Dia Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kita tak boleh sembunyi. Kalau dengan manusia, mungkin kita boleh sembunyikan diri kita. Kita boleh tutup kesalahan dan kesilapan kita. Tetapi dengan Allah yang menciptakan kita, tidak mungkin itu berlaku. Kerana di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita betapa Allah Maha mengetahui dan betapa Allah Maha berkuasa untuk melakukan semua itu. Jadi sebagai seorang yang beriman terhadap takdir Allah, kita faham tentang hal ini. Bila Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas setiap sesuatu, di sinilah
kita masuk kepada keadaan yang kedua, bahawa orang yang beriman terhadap takdir Allah itu, dia beriman bahawa Allah telah menulis takdir hidupnya, ya, pada keadaan yang mana Allah belum lagi menciptakan langit dan bumi. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan takdir hidup kita ini. Atau di sini kalau kita rujuk dalam bahasa Arabnya disebutkan kataballah. Allah telah menulis. Ya, Allah telah menulis maqadiral khalaiqi. Itu Allah telah menulis bagi setiap makhluk itu takdir mereka. Qabla ay yakhluqas samawati wal arda. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sana, iaitu 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Maknanya sebelum kita lahir di muka bumi ini, Allah, tadi kan kita dah sebut poin kita yang pertama, Allah itu maha mengetahui kita ni bagaimana. Kalau masih ingat lagi tentang keadaan yang saya sebutkan, kita di perut ibu kita, Nabi jelaskan kepada kita, malaikat telah mencatat keadaan kita ni bagaimana, untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan keadaan kita. Kita jadi lelaki atau perempuan, kita akan jadi makhluk Allah yang bahagia atau derita. Kita ini akan jadi makhluk Allah yang bagaimana rezekinya, kaya atau miskin, dan bila ajal kita, semuanya telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Dan itulah yang termasuk dalam keimanan kita terhadap takdir Allah. Dan oleh kerana itu, kita kena faham juga, ya, beriman pada takdir Allah tidak bermakna ia menafikan usaha kita. Mungkin ada orang kata kan, oh, saya ni tak bekerja. Kenapa tak bekerja? Takdir Allah. Bimbang ada orang kata begitu pula, ya. Nanti tanya pula pada kita, bukankah Ustazah Sakinah ajar kena tak beriman kepada takdir Allah? Saya tak kerjalah, Allah tetapkan. Allah dah tulis dah. Kan, masa saya kat perut mak saya, Allah tuliskan saya ni jadi orang yang tak bekerja. Boleh begitu? Tak boleh. Kerana keadaan seorang yang beriman kepada Allah, mereka betul beriman kepada takdir Allah. Tetapi perlu juga kita fahami, bila kita beriman pada takdir Allah itu tadi, ia tidak pernah menafikan usaha kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita menjadi orang yang susah, tetapi kita juga perlu berusaha untuk keluarkan diri kita daripada kesusahan itu. Pernah dengar tak tentang sebuah kisah di mana Umar bin Al-Khattab membawa delegasi yang merupakan yang terdiri di kalangan para sahabat ke negeri Syam. Dan pada masa itu, negeri Syam berhadapan dengan wabak. Di pertengahan jalan sebelum masuk ke negeri Syam, ada di kalangan sahabat yang duduk di tempat itu, mereka bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Mereka kata kepada Umar bin Al-Khattab, jangan masuk ke kawasan Syam kerana kami sedang dilanda dengan wabak. Jadi Umar bin Al-Khattab, ya, pada masa itu dia terfikir, sekarang ni dah jalan jauh daripada Madinah, sikit lagi nak sampai ke Syam. Dah bawa ramai di kalangan sahabat untuk masuk ke dalam negara itu. Sekarang adakah kita akan meneruskan perjalanan masuk ke tempat yang ada wabak tersebut, ataupun kita kembali ke negeri kita? Jadi Umar bin Al-Khattab pada masa itu, beliau tidak membuat keputusannya sendiri. Saya nak pendekkan hadis itu kerana perbincangannya agak panjang, ya, tentang hadis tersebut. Umar, beliau panggil ramai di kalangan muhajirin, ansar, ya, mereka-mereka yang duduk di Syam untuk bertanya keadaan tersebut. Jadi Umar pada masa itu, dia buat keputusan untuk tidak meneruskan niatnya untuk masuk ke negeri Syam. Dan pada masa tersebut ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah. Dia tanya kepada Umar,
Adakah engkau ingin lari daripada takdir Allah, wahai Umar? Dia tanya gitu kepada Umar. Yelah, dah ada wabak di negeri Syam tu. Kenapa tak nak teruskan saja sedangkan kita dah masuk dah? Adakah engkau ingin lari daripada takdir Allah? Umar lihat Abu Ubaidah ini. Dia pelik. Dia kata gini kepada Abu Ubaidah. Alangkah baiknya jika sekiranya kata-kata itu bukan daripada engkau. Apa maksudnya? Kerana Abu Ubaidah di kalangan sahabat yang ada ilmu, yang dihormati juga. Jadi Umar rasa tak cantik lah ya jika Abu Ubaidah ni berpemikiran sedemikian. Umar kata begini kepada Abu Ubaidah. Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita lari daripada satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Betul, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan negeri Syam pada masa itu dilanda dengan wabak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga mentakdirkan kita berada pada satu keadaan yang lain, iaitu untuk kita menyelamatkan diri kita, kesihatan kita daripada wabak tersebut. Jadi adakah itu satu perkara yang salah bila kita cuba berusaha untuk keluarkan diri kita pada satu takdir yang tidak baik? Umar beritahu kepada Abu Ubaidah, cuba bayangkan, engkau bawa seekor unta, kau hentikan di satu tempat yang mana ada rumput, ada satu keadaan yang subur, satu pula keadaannya kering. Bila engkau beri makan unta itu di satu kawasan yang subur, itu kita panggil sebagai takdir Allah. Sama juga, jika sekiranya engkau letakkan unta engkau pada tempat yang kering kontang itu tadi, ia juga adalah takdir Allah. Namun yang penting di sini, dalam keadaan kita beriman terhadap takdir Allah tersebut, Allah berikan kepada kita dengan pilihan untuk kita keluarkan diri kita, bawa diri kita pada keadaan ataupun takdir yang lebih baik. Sama juga bila kita kata dalam keadaan kita sekarang ini, kan? Kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Ramai orang kata, kenapa tutup masjid? Kenapa tutup itu? Kenapa tutup ini? Tak yakin ke dengan takdir Allah? Kenapa takut virus daripada takdir Allah? Begitu keadaannya? Bukan. Kerana kalau kita lihat pada kes yang saya datangkan itu tadi, jelas menunjukkan kepada kita, orang yang beriman, kita beriman bahawa itu adalah takdir Allah. Allah yang maha mengetahui. Allah yang tentukan kita ni sekarang semuanya berhadapan dengan pandemik ini. Allah takdirkan kita. Allah yang menciptakan pandemik tersebut. Allah yang menempatkan di mana keadaan yang mana kita ni akan kena virus itu. Tetapi Allah juga berikan kepada kita dengan satu pilihan untuk usaha. Tentukan takdir kita yang bagaimana yang baik itu. Maksudnya kita usaha. Ada social distancing, kita guna pelitup, kan? Supaya apa? Bukan kita kata kita nak lari pada takdir itu, tapi kita nak usaha agar kita tidak terkena dengan virus tersebut. Sama sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab ini ya, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah. Bukan di kalangan calang sahabat ni. Bukan kita kata di kalangan tabi'in yang tak pernah bertemu dengan sahabat. Dia di kalangan mubasyirin bil jannah. Insan yang Nabi kategorikan dia orang yang dikabarkan sebagai penghuni syurga. Jadi dia menggunakan ijtihad dia tentang takdir Allah itu tadi, yang mana kita sebagai umat Nabi SAW melihat ia sebagai contoh tauladan yang perlu kita ikuti. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah itu, ketika Umar bin Al-Khattab, kita lihat dalam peristiwa itu tadi, dia mengambil keputusan untuk mengeluarkan diri dia daripada tempat yang ada wabak tersebut. Bawa para sahabat untuk selamatkan sahabat-sahabat yang bersama dengan dia. Datang seorang sahabat yang lain. Dia kata apa? Yang mana sahabat ini, dia tidak mengikuti musyawarah yang pada awalnya diusahakan oleh Umar tersebut. Nak masuk ke? Nak teruskan ke ataupun tidak? Ya, sahabat ini kata kepada Umar, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika berlaku keadaan yang begini pada sebuah negeri,
yang berada di luar jangan masuk di dalam negeri tersebut. Dan yang berada di dalam negeri yang terkena dengan wabak itu, jangan pula dia keluar daripada tempat ataupun negeri itu. Tujuannya apa? Untuk mengekang penularan penyakit yang dilanda di tempat tersebut. Itu sunnah yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Dan itulah juga yang diamalkan di kalangan para sahabat. Beriman pada takdir, yes, kita beriman pada takdir Allah. Tetapi perlu juga kita usaha untuk letakkan diri kita pada tempat yang baik. Kita lapar, itu takdir. Tapi adakah orang yang lapar? Saya lapar, alhamdulillah saya lapar. Tak perlu makan? Soalannya, tak perlu makan? Bukankah itu takdir? Kita berusaha bukan untuk cari makanan? Kita berusaha kerana apa? Kita lapar. Bayangkan kalau kita biarkan, nak buat macam mana? Dan Allah takdirkan saya lapar. Kita akan mati dalam keadaan kelaparan. Kita biarkan diri kita masuk pada satu keadaan yang mana menyusahkan diri sendiri. Sedangkan itu bukan yang diajarkan oleh agama kita. Sebab itulah, ya, ketika Yahya ibn Ma'mar datang kepada Ibn Umar radhiyallahu an. Tadi saya tanya kan, apa jawapannya? Ketika Yahya ibn Ma'mar datang kepada Ibn Umar, mengadu kepada Ibn Umar tentang golongan yang mana mereka ini tidak beriman kepada takdir. Kerana keadaan kita yang tidak beriman kepada takdir ini, ia bukan hanya semata-mata boleh merosakkan keimanan kita, tetapi ia boleh menyukarkan kehidupan kita kerana kita tidak mahu berusaha ke arah yang lebih baik. Sedangkan agama kita mengajarkan kepada kita agar kita sentiasa upgrade diri kita, tingkatkan diri kita menjadi seorang Muslim yang baik, bahkan lebih baik. Maka sebab itu Ibn Umar dia berikan jawapan yang bagaimana kepada Yahya ibn Ma'mar. Apa jawapan diberikan oleh sidang penonton di sini? Ada A, B, C. Saya rasa ada juga yang jawab C ya di situ. Terima kasih. C adalah jawapan yang betul. Iaitu, apa tadi jawapannya? Dia beritahu kepada Yahya ibn Ma'mar, kaum yang membaca Al-Quran, mengkaji ilmu, tetapi mereka mengingkari takdir, aku berlepas diri dari mereka. Lantaran orang yang begini, walaupun kita kata mereka baca Al-Quran, mereka mengkaji ilmu, tapi kerana keimanan mereka terhadap takdir itu bermasalah, ia bukan hanya akan menyusahkan diri mereka, tetapi juga menyusahkan orang yang ada di sekitar mereka. Sebab itu Ibn Umar radhiyallahu an dia datangkan hadis ini kepada Yahya ibn Ma'mar untuk membuktikan bahawa orang yang beriman adalah mereka yang beriman terhadap takdir Allah, tidak kira sama ada ia baik ataupun buruk. Dalam masa yang sama, mereka juga adalah insan yang berusaha untuk mengeluarkan diri mereka daripada takdir yang buruk itu kepada takdir yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, saya dan kita semua mendapat manfaatnya, dan kita bertemu sekali lagi pada bulan hadapan untuk mengikuti apakah jawapan Nabi SAW kepada persoalan berikutnya yang ditanyakan oleh lelaki yang bertemu dengan Nabi SAW dalam hadis ini, yang mana Nabi SAW memberikan penjelasan demi penjelasan kepada beliau dan para sahabat mendengar penjelasan tersebut. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.